Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah. Saya Haryanti Jumetusin. Berita utama malam ini. Inisiatif meningkatkan kesedaran impak alam sekitar perlu dilaksanakan dalam industri penghantaran surat dan bungkusan. Pengesanan awal kanser penting bagi mendapatkan rawatan awal yang berkesan dan meningkatkan kadar kelanjutan hidup. Status harian normal baru COVID-19. 2 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan maklumkan 318 kes dilaporkan sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 85.8%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 61.5%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 78.5%. Peminat buah durian kuning yang ingin membeli dan menikmati terus dari ladang buah durian bolehlah berkunjung ke Pesta Jualan Buah Durian 2022 yang berlangsung sehingga esok dari pukul 8.30 pagi hingga 5 petang. Pesta diadakan di kawasan ladang buah-buahan terabis Kampung Junjungan. Pesta dirasmikan pagi tadi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Dianjurkan oleh pengusaha ladang buah-buahan terabis, acara diungkayahkan bagi mengenalkan hasil buahan tempatan kepada orang ramai selain membantu untuk memasarkan hasil buah mereka. Kesemua penyedia perkhidmatan pos bertanggungjawab bagi sama-sama menyumbang ke arah alam sekitar yang berdaya tahan. Sebagai penyumbang utama kepada industri penghantaran surat dan bungkusan, Jabatan Perkhidmatan Pos dan syarikat-syarikat kurier di negara ini disarankan untuk sama-sama melaksanakan inisiatif-inisiatif bagi meningkatkan lagi kesedaran ke atas alam sekitar. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menekankan perkara tersebut sempena sambutan Hari Pos Sedunia yang diraikan setiap 9 Oktober. Dengan tema Pos for Planet, ia bertujuan memberi kesedaran akan kepentingan peranan pos kepada alam sekitar dan impak aktiviti seharian yang mendorong kepada perubahan iklim. Tema turut mendukung matlamat pembangunan mampan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ke arah persekitaran yang berdaya tahan. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa menekankan tuntutan untuk menyediakan perkhidmatan penghantaran surat dan bungkusan lebih mesra alam adalah bertepatan pada masanya dan inovasi memainkan peranan penting dalam menangani perkara ini. Ia juga bertepatan dengan visi Plan Strategik Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi MTIC 2025 untuk mencapai alam sekitar yang berdaya tahan. Tegas Yang Berhormat, beberapa cabaran masih perlu diatasi lebih-lebih lagi ketika hendak mewujudkan perkhidmatan penghantaran surat tradisi yang cekap dan berdaya maju. Semakin banyak saingan seperti peralihan kepada penggunaan mail elektronik dan sebagainya telah mengakibatkan penurunan jumlah persuratan fizikal yang pada lazimnya menjanakan hasil pendapatan. Menyedari akan hakikat ini, model perniagaan Jabatan Perkhidmatan Pos perlu melalui perubahan dan peralihan semasa.
Dalam pada itu, Jabatan Perkhidmatan Pos bertekad untuk berinovasi dan melakukan pembaikan berterusan. Ini termasuk usaha berterusan dalam menyediakan perkhidmatan yang lebih mesra alam seperti membuat perancangan awal perjalanan dan destinasi dengan lebih teratur, selain daripada meningkatkan produktiviti yang lebih efisien dan menjimatkan. Dalam usaha menjaga alam sekitar, Jabatan Perkhidmatan Pos juga akan sentiasa berusaha dalam melaksanakan strategi dan kemajuan mengikut peredaran zaman. Peranan pos juga akan sentiasa kekal relevan dalam aktiviti seharian bagi memenuhi kehendak pelanggan. Program khas semasa Bandarku Ceria diadakan bagi menyemarakkan Maulidur Rasul dan sambutan Hari Guru. Perincian mengenainya seketika nanti. Teruskan bersama kami. Sempena dengan sambutan Maulidur Rasul dan sambutan Hari Guru ke-32 tahun, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB pagi tadi mengadakan program khas Habibi Rasulullah SAW, Guruku Ceria, Bandarku Ceria. Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Pengisian program dimulakan dengan solat subuh berjemaah di Masjid Umar Ali Saifuddin dan tazkirah khas. Tempat-tempat yang berfaedah dan digunakan juga. Program diselajurkan dengan acara 5 km langkah zikir yang bermula dan berakhir di Taman Haji Sermuda Umar Ali Saifuddin. Program antara lain bertujuan menyemarakkan sambutan Maulidur Rasul di samping membudayakan kesihatan fizikal, mental dan kerohanian dalam kalangan guru dan warga Kupu SB. Sementara itu, pameran interaktif ilmiah Habibi Rasulullah SAW Guruku juga diadakan pagi tadi di Taman Haji Sermuda Umar Ali Saifuddin. Pameran diselenggarakan oleh fakulti-fakulti dan pusat-pusat Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Dekan Pelajar Bahagian Hal Ehwal Pelajar Kupu SB selaku pengerusi bersama program khas berkenaan menjelaskan melalui pameran tersebut orang awam dapat mengenali lebih dekat mengenai junjungan besar Nabi Muhammad SAW menerusi pelbagai aktiviti interaktif yang disediakan. Ada jenis permainan yang dikenali sebagai mengenali Rasulullah, ada games yang menggunakan digital juga, word wall, ramai yang melihat juga mengikuti dan sambilnya kita itu dapat hadiah sambil mempunyai informasi-informasi. Yang paling memberangsangkan adalah penglibatan kanak-kanak, anak-anak kecil dan ibu bapa pun join juga dan ini alhamdulillah artinya objektif yang kami sasarkan itu tercapai alhamdulillah. Kepentingan pengesanan awal kanser membolehkan pesakit untuk mendapatkan rawatan yang lebih berkesan serta meningkatkan kadar kelanjutan hidup pesakit. Pemeriksaan payudara sendiri secara berkala atau melalui pengimejan payudara diagnostik boleh mengesan kanser payudara di peringkat awal. Bersempena bulan Oktober setiap tahun merupakan bulan kesedaran kanser payudara, berita Perdana Malam ini memaparkan edisi khas mengenai keadaan peningkatan kes tersebut dan perkongsian pengalaman seorang pesakit kanser payudara dalam membangun semula semangat untuk meneruskan kehidupan. Berdasarkan statistik Pusat Kanser Brunei, sehingga bulan Ogos tahun ini, 11 pesakit kanser payudara berada pada tahap 1, 29 berada di tahap 2, 15 pesakit berada di tahap 3 dan pesakit berada di tahap 4 seramai 18 pesakit. Daripada jumlah tersebut, pesakit paling muda menghidap kanser payudara sejak beberapa tahun kebelakangan berusia 19 tahun. Menurut Pengarah Pusat Kanser Brunei,
Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC, keadaan tersebut adalah membimbangkan. Kefahaman dan pengetahuan mengenai kanser payudara perlu dipertingkatkan sebagai langkah awal mengurangkan kejadian kanser payudara dalam kalangan masyarakat. Potentially, cancer is curable if you detect it early. Early detection is very important. If you detect in stage 1, we call that, you have 95% or nearly 98% chance of cure. So your health is actually in your hands. You have to take charge of your body, look for early signs, learn how to, detect the cancer early and get treatment early. So if you get a lump, the most important message is don't ignore it. Even though there's no pain, go and seek treatment early. Go and see a doctor early. That is the most important thing. Bagi ibu seorang anak, Dayang Hartini binti Hassan yang didiagnos dengan kanser payudara tahap 3 2 tahun lalu, merasakan tekanan namun bersyukur dapat mengesan penyakit tersebut lebih awal. Jelasnya, sokongan kuat suami dan keluarga membantunya untuk terus menghadapi cabaran termasuk dalam proses perubatan. This has made me realize how important sebenarnya to stay positive. Since my cancer ni very aggressive, so mula-mula when I find out it's only stage 2, but then because it spread sudah to other parts, so it goes to stage 3, and the doctor decide what is the best treatment for me. So by doing chemotherapy dulu for 6 circle and buat surgery, and lastly 6 circle of radiotherapy. Dengan jumlah penghidap kanser payudara yang semakin meningkat di negara ini, kesedaran orang ramai, terutama golongan Hawa, penting bagi mengelak keadaan bertambah buruk. Justru, pelajari cara mengesan kanser dan dapatkan rawatan awal. Jangan ketinggalan untuk mengikuti siri kedua laporan khas mengenai penyakit kanser payudara pada hari Ahad 16 Oktober 2022. Hajah Sarina Haji Abdul Ghani melaporkan untuk Berita RTB. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Rancangan Perumahan Negara Mentiri Kawasan 2 Mukim Mentiri berlangsung petang tadi di Dewan Kemasyarakatan Mukim Mentiri. Semasa majlis, Awang Haji Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara antara lain menekankan mengenai tanggungjawab besar memegang amanah bukan sahaja amanah kerajaan, bahkan amanah penduduk-penduduk kampung. Dua calon yang diundi ialah Awang Haji Mohsin bin Haji Mukti dan Awang Muhammad Rakif bin Haji Alias. Sementara itu, pengundian dan pemilihan bagi calon Ketua Kampung Rancangan Perumahan Negara Tanah Jambu Mukim Mentiri diadakan di Pusat Pembangunan Belia Kampung Tanah Jambu. Dua calon yang diundi, Pengiran Mazrawi bin Pengiran Haji Mahmud dan Awang Haji Norahidan bin Haji Ahmad. Haji Norahidan. Projek Amal Impian Cahaya Iman petang tadi mengungkayahkan Majlis Palidu Rasul. Majlis berlangsung di Kampung Serusup. Hadir Datin Roslina Ismail, isteri Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam. Majlis diselajurkan dengan ceramah dan penyampaian beberapa naskah Al-Quran kepada 6 orang anak yatim serta sumbangan kepada 7 keluarga terpilih dari daerah Brunei dan Muara. Dan juga bahaya dalam usaha berdakwah kepada masyarakat Arab pada ketika itu. Majlis Perundingan Kampung Sengkurung B petang tadi mengadakan majlis penutup dikir Maulud Nabi Muhammad SAW. Majlis berlangsung di salah sebuah hotel di Kampung Jerudong.
Majlis dedekan bagi mereratkan silaturahim dan hubungan kekeluargaan antara ahli-ahli MPK selain mengambil iktibar sirah perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan agama Islam. Majlis diselajurkan dengan penghargaan kepada ahli yang mencapai usia 70 tahun, Biro Wanita MPK Sengkurung B. Persatuan Jurai Keturunan Ahmad pagi tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengenanak Damit, Kampung Manggis, Madang. Majlis diadakan bersempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76. 90 orang menyertai majlis tersebut. Acara diikuti dengan bacaan khatam, tahtim dan doa khatam. Majlis juga diserikan dengan dikir asrakal dan marhaban. Persatuan Jururawat Negara Brunei Darussalam Penjuru petang tadi pula mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena sambutan puja usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Majlis berlangsung di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan. Hadir Datin Paduka Hajah Suraya Nuraidah binti Abdullah yang di-Pertua Penjuru. Majlis diungkapkan sebagai usaha persatuan menjadikan amalan membaca Al-Quran sebagai budaya dalam masyarakat, khususnya dalam kalangan ahli. Juga bersempena sambutan Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Persatuan Basmi Dadah Basmida Kelmarin mengadakan majlis doa kesyukuran dan solat maghrib dan isyak berjemaah. Atur cara majlis termasuk membaca surah Al-Fatihah dan Yasin beramai-ramai. Hadir Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali yang di-Pertua Basmida. Majlis diadakan di Masjid Suri Seri Begawan Raja, Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Usaha meningkatkan kepentingan pantai bersih untuk masa depan yang lestari diterjemahkan melalui kempen kebersihan di Pantai Lumut daerah Belait. Kempen pagi tadi anjuran Green Brunei dengan kerjasama Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan dan Gleneagles Jerodong Park Medical Center. Kempen yang disertai lebih 200 orang sukarelawan ini bertujuan meningkatkan kesedaran awam mengenai kepentingan pembuangan sampah yang betul. Kempen turut dianjurkan di bawah program Happy Environment and Lifestyle HEAL selain menyokong cabaran 20 bilion langkah Be on the Move. Semasa kempen ini, lebih 1,000 kilogram sampah telah dikumpul. 5 pengumpul sampah terbanyak turut diberi hadiah. Seorang lelaki tempatan ditahan semasa gerakan operasi serta-merta bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Kastam dan Eksais Diraja kerana memiliki barang tegahan kastam. Operasi dijalankan di Kampung Pengkalan Batu. Individu berumur 24 tahun itu dapati memiliki 7,145 tin dan 468 botol minuman keras, 1,710 karton rokok dan wang tunai berjumlah RM6,880 dipercayai hasil daripada penjualan. Semua barang tegahan dirampas manakala individu terbabit dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang untuk siasatan lanjut. Kelayakan Piala Asia bawah 17 tahun AFC. Skuad negara Brunei Darussalam bakal meneruskan cabaran kumpulan J malam ini menentang Republik Korea. Perlawanan berlangsung di Stadium Pak Takhor, Tashkent, Uzbekistan.
Pasukan Universiti Teknologi Brunei UTB dan Skim Persekutuan Bola Baling Brunei BHF masing-masing menjuarai kategori lelaki dan perempuan dalam kejohanan bola baling antara Institusi Pengajian Tinggi 2022. Perlawanan-perlawanan akhir berlangsung petang tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah. Dalam perlawanan akhir kategori perempuan, kejohanan menyaksikan Skim BHF menewaskan pasukan Politeknik Brunei 8-2. Sementara dalam perlawanan akhir lelaki, pasukan UTB menewaskan Politeknik Brunei 14-7. Hampir 100 pemain menyertai kejohanan yang dihasrat mendedahkan sukan bola baling kepada belia yang mempunyai potensi di samping sebagai salah satu platform untuk mencungkil bakat baharu.